Buletin Didik 5 April, anda bersama saya Charles Mohan. Seramai 2,60,897 murid sekolah menengah mengikuti sesi persekolahan secara bersemuka hari ini. Manakala murid sekolah rendah pula seramai 2,674,104 orang. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata ia menjadikan jumlah keseluruhan murid sekolah menengah dan sekolah rendah adalah seramai 4,735,101 orang. Ketika meninjau pengoperasian beberapa sekolah menengah di Selangor sempena hari pertama sesi persekolahan secara bersemuka semalam, beliau berkata 273,025 orang murid tahun 3, 4 dan 5 dengan enrolmen lebih 600 murid masih hadir ke sekolah secara penggiliran. Kementerian Pendidikan sedang meneliti situasi semasa bagi membolehkan kumpulan murid tahap 2 untuk turut hadir ke sekolah tanpa penggiliran. Datuk Dr. Razi juga berterima kasih kepada murid, guru dan ibu bapa yang sentiasa memberi keutamaan dalam aspek keselamatan agar pengoperasian sekolah secara bersemuka dapat terus berjalan dengan lancar. 5 pelajar Malaysia bakal melanjutkan pengajian mereka di program sarjana muda di Universiti Howard Amerika Syarikat tahun ini yang juga rekod tertinggi negara bagi kemasukan ke institusi berprestij itu. Dan mereka akan melanjutkan pengajian dalam bidang pelbagai antaranya biokimia, ekonomi, politik, sosiologi dan dijadualkan tamat pengajian pada tahun 2026. 5 pelajar tersebut ialah Ishan Shah, Herman Leong Zin Yang, Lee Injen, Choi Ji Queen dan Karisma Michaelia Wong. Choi Ji Queen dan Herman Leong Zin Yang sedang melanjutkan pengajian di peringkat A-level di College Sunway, sementara Ishan Shah sedang mengikuti pengajian matrikulasi di college yang sama. Manakala dua lagi pelajar yang turut tersenarai ialah Lee Injen dari Kuala Lumpur dan anak kelahiran Sabah Karisma Michaelia Wong yang sedang mengikuti pengajian A-level di College Yayasan UEM. Sebagai mengusahakan ataupun memberikan keutamaan dalam usaha memperkasakan golongan autism, Pusat Sumber Autism Kebangsaan NARC, Fakulti Sains Komputer dan Matematik Universiti Teknologi MARA menghasilkan 2 produk digital MyTherapy dan Autismall. Inisiatif ini dilaksanakan bagi membantu masyarakat memahami golongan autism dengan pendedahan melalui siri-siri webinar sepanjang tahun 2020 sehingga kini. Tambahnya, MyTherapy adalah produk yang dibangunkan untuk kegunaan golongan autism dan masyarakat yang memerlukan hikmat terapi. Manakala Autismall adalah sistem e-dagang bertujuan memberi ruang kepada golongan tersebut untuk mengetengahkan produk masing-masing kepada masyarakat. Majlis pelancaran berlangsung semalam sempena Hari Kesedaran Autism Sedunia. Dalam pada itu, maklumat lengkap berhubung keperluan asas seperti pendidikan awal, pengesanan awal autism dan pusat-pusat kesihatan yang menyediakan kemudahan saringan awal autism serta pusat intervensi setempat boleh didapati melalui laman web tertera. 22,476 kanak-kanak berusia antara 5 dan 11 tahun sudah menerima lengkap 2 dos vaksin COVID-19 menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak Peak Kids setakat semalam. 1,351,441 atau 38% kanak-kanak daripada kumpulan umur yang sama sudah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Berdasarkan laman web COVID Now, 15,862,983 individu dewasa atau 67.4% daripada populasi itu sudah menerima dos penggalak. 22,955,496 atau 97.6% pula sudah lengkap vaksinasi, manakala 23,231,190 individu menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Bagi remaja berusia antara 12 dan 17 tahun, 2,854,727 atau 91.8% sudah lengkap divaksinasi, manakala 94.9% menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin.
semalam juga menyaksikan 26 kes kematian akibat COVID-19 direkodkan dengan Perak dan Selangor mencatat kematian tertinggi masing-masing 6 kes. Bagi menghasilkan perhiasan diri ataupun barang-barang kemas, lazimnya tukang-tukang emas ini memiliki bengkel ataupun tempat untuk diproses, macam mana proses menghasilkan perhiasan diri itu dilakukan. Peringkat awalnya pelik dipotong, kemudian ditimbang gram ataupun mayam emas yang perlu untuk dileburkan. Kemudian selepas dilebur, tukang emas akan menentukan bentuk ataupun desain. Perhiasan diri ini sama ada cincin, rantai, gelang kaki ataupun gelang tangan akan dihasilkan dalam pelbagai variasi mengikut motif-motif kontemporari ataupun motif-motif tradisional yang lazim dalam kalangan masyarakat, bukan sekadar orang-orang Melayu, tapi secara umumnya masyarakat Malaysia. Bersua kembali, Kerajaan Negeri Melaka melonggarkan syarat membawa kanak-kanak ke bazar Ramadan di negeri itu. Ibu bapa dibenarkan membawa anak mereka untuk membeli juadah berbuka puasa serta kelengkapan hari raya asalkan mematuhi peraturan dan prosedur operasi standard yang ditetapkan kerajaan. Kelonggaran itu diberikan kepada ibu bapa yang berdepan kesulitan meninggalkan anak kecil mereka di rumah dan kerana ketiadaan penjaga untuk ke bazar Ramadan. Bagaimanapun mereka diingatkan supaya terus mematuhi SOP dan menjaga jarak. Semalam Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali juga menasihatkan ibu bapa supaya tidak membawa anak-anak kecil mengunjungi bazar Ramadan walaupun negara sudah memasuki fasa peralihan ke endemik. Ujar beliau, kawasan sesak yang sempit dengan orang ramai adalah suasana yang tidak baik kepada kanak-kanak, terutamanya mereka yang tidak mempunyai perlindungan vaksinasi. Dalam pada itu, Polis Melaka menggerakkan semula Kelab Pencegahan Jenayah KPJ di 253 sekolah rendah dan menengah di negeri itu. Timbalan Ketua Polis Melaka, Datuk Razali Abu Sama berkata ia susulan aktiviti sukan dan kokurikulum secara bersemuka kembali dibenarkan di bawah garis panduan pengurusan dan pengoperasian Sekolah 3.0. Ketika ini, 7,402 murid dan pelajar menyertai kelab berkenaan yang bertujuan membentuk komuniti murid agar mempunyai kesedaran tinggi dalam pencegahan jenayah. Pelaksanaan inisiatif ini juga di bawah Majlis Permuafakatan Polis Diraja Malaysia PDRM bersama Kementerian Pendidikan KPM dan aktivitinya akan dikendalikan secara dalam talian semasa aktiviti kokurikulum dilaksanakan. Kelab ini juga melatih murid menjadi mata dan telinga kepada pihak berkuasa terutama dalam melaporkan aktiviti jenayah yang mungkin berlaku dalam kawasan sekolah. Tahukah adik-adik, dinasti Uthmaniyah adalah dinasti yang paling lama memerintah dalam dunia Islam, iaitu dari abad ke-13 hingga ke abad 20. Artifak hari ini merupakan barangan Iznik. Iznik diambil daripada nama sebuah bandar di Turki. Bandar yang banyak menghasilkan hasil-hasil karya tembikar yang berkualiti tinggi pada pemerintahan dinasti Uthmaniyah. Barangan seramik Iznik merupakan barangan yang paling cantik kerana ia menghasilkan kesenian Islam yang berwarna-warni. Dan corak yang terdapat pada tembikar Iznik merupakan gabungan corak tradisional Uthmaniyah dan unsur seramik biru putih negara Cina. Barangan yang dihasilkan pula merangkumi set makanan seperti pinggan dan mangkuk, jak serta cawan minuman. Tidak seperti seni perhiasan Islam yang lain, hiasan seramik Iznik lebih tertumpu kepada bunga-bungaan yang berwarna terang berbanding kaligrafi. Antara motif yang menjadi pilihan adalah tulip dan teluki. Dan zaman kegemilangan barangan seramik ini adalah pada waktu pemerintahan Sultan Sulaiman dari 1494 sehingga 1566 Masihi. Dinasti Uthmaniyah telah memainkan peranan yang sangat penting dalam memperkenalkan satu seni Islam yang sangat disegani di Barat.
Bersua kembali. Bubuk lambu adalah antara juadah tradisi yang sinonim dengan Ramadan dan menjadi buruan untuk dijadikan juadah berbuka puasa. Dan bagi warga kota, keenakan bubuk lambu Masjid Kampung Baru pastinya dinantikan setiap petang bagi mendapatkan juadah hasil tradisi lebih 1 abad itu. Menggunakan resipi tradisi lebih 100 tahun, bubuk lambu Masjid Kampung Baru sentiasa dinanti orang ramai pada bulan Ramadan. Persediaan menyediakannya bermula seawal jam 3 pagi, membabitkan 30 ahli jawatankuasa masjid. Setelah dimasak, ia kemudiannya dibungkus dan diedarkan kepada orang ramai pada sebelah petangnya. Kita masih kekal 15 periuk satu hari kita masak. Dan 15 periuk ni boleh cater untuk satu periuk dalam 200 lebih dan 15 periuk 3,500 pack. Dan 3,500 pack tu, satu pack boleh bagi makan insya-Allah 3 orang. So we cater untuk 10,000 orang makan. Dipantau ahli jawatankuasa masjid bertugas, 3,500 bungkus bubuk lambu akan mula diedarkan secara percuma selepas solat asar kepada jemaah yang datang ke masjid. Lebih menarik, terdapat juga kaedah pandu lalu di hadapan pintu masjid bagi memudahkan orang ramai. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan kira-kira 99% penduduk bumi menghirup udara yang mengandungi terlalu banyak bahan pencemar. Malah WHO turut menyatakan kualiti udara yang buruk menjadi penyebab berjuta-juta kematian setiap tahun. Data baru menunjukkan bahawa setiap sudut dunia sedang berdepan pencemaran udara walaupun masalahnya lebih teruk di negara miskin. Dalam laporannya, 4 tahun lalu, WHO mendapati lebih 90% populasi global terjejas. Walaupun data PBB tahun lalu menunjukkan peningkatan jangka pendek dalam kualiti udara susulan pandemik COVID-19, WHO menegaskan pencemaran udara tetap kekal sebagai masalah utama. Kajian itu membabitkan lebih 6,000 bandar dan pekan di 117 negara. Penemuan itu cukup membimbangkan tatkala penggunaan bahan api fosil masih berleluasa. So, bahan pameran ini akan menerangkan salah satu konsep sains iaitu Bernoulli Principle. Dalam konsep ini, Bernoulli menyatakan bahawa jika terdapat benda lir iaitu sama ada air ataupun udara bergerak laju, ia akan menghasilkan rasa tekanan rendah pada bahagian tersebut. Dan kenapa bola tersebut terapung adalah kerana di bahagian bawah punya tekanan rendah, tetapi bahagian kiri dan kanan serta di bahagian atas bola tersebut akan membantu untuk memberi sokongan pada bola tersebut untuk kekal pada satu tempat seperti yang anda lihat dalam pameran yang sukan. Hanya berbaki satu perlawanan buat skuad wanita negara pada kempen hoki Piala Dunia Remaja Wanita di Potchefstroom, Afrika Selatan, iaitu menentang pilihan utama India untuk aksi terakhir kumpulan D malam ini. Dan menang, Malaysia berpeluang untuk mengisi slot kedua ke peringkat suku akhir, namun masing-masing sedar cabaran sukar menanti dengan India sudah pun melayakkan diri selepas 2 kemenangan yang diraya sebelum ini. Kekalahan 0-10 kepada Jerman pada penampilan sulung skuad wanita negara jelas memberi pengajaran cukup bermakna. Ia meletakkan penanda aras cukup tinggi untuk dicapai Malaysia dalam arena hoki wanita dunia. Namun beberapa kelemahan berjaya diperbaiki selepas itu. Ketika berdepan Wales, aksi lebih kemas berjaya ditampilkan Malaysia turut mendahului pada satu ketika sebelum akhirnya ceria membawa pulang satu mata. Dan esok perlawanan yang cukup penting dengan kemenangan mampu untuk menyaksikan Malaysia mencipta kejutan mara ke suku akhir. Cuma lawan yang menanti cukup sukar iaitu India, pasukan pertama dari kumpulan D yang sudah mengesahkan tiket ke peringkat seterusnya selepas 2 kemenangan yang dicipta. Pertemuan Malaysia-India akan berlangsung jam 9.30 malam ini.
Paul Coy dari New Zealand dan jago Mesir Hania El Hamami masing-masing mengungguli kategori lelaki dan wanita untuk bergelar juara squash terbuka British. Coy menyingkirkan pilihan utama kejohanan Ali Farag menerusi kemenangan straight set, manakala Hamami dipaksa bermain 4 set sebelum gah mengatasi rakan senegara Nouran Gohar. Mengulangi final edisi lalu, pilihan utama Ali Farag turun untuk merampas kejuaraan daripada jago New Zealand Paul Cole. Berlangsung cukup sengit pada set pertama, kelebihan mula memihak Cole selepas kemenangan memihaknya 12-10. Set kedua, permainan kemas Cole terus sukar dicabar Farag dan terpaksa akur dengan keputusan 6-11. Dan Cole meneruskan dominasinya pada set ketiga, tampil dengan penguasaan penuh sebelum melengkapkan kemenangan dengan keputusan 11-4. Sekaligus bergelar juara dan mempertahankan kejuaraan untuk tahun kedua berturut-turut. Sementara itu, dalam saingan wanita, pertemuan pemain nombor 1 dunia dari Mesir, Nouran Gohar, menentang rakan senegara Hania El Hamami berlangsung sengit sejak dari awal. Bagaimanapun, penguasaan dapat disajikan Hamami yang memenangi 2 set awal menerusi keputusan 11-9 dan 11-7. Tidak mahu menyerah, Gohar bangkit pada set ketiga dengan kemenangan 11-8. Namun usaha untuk mengheret permainan ke set keempat tidak kesampaian selepas Hamami tampil dengan permainan kemas menamatkan perlawanan dengan kemenangan 11-4. Ini adalah kejuaraan pertama Hamami di terbuka British. Dan mengakhiri paparan buletin didik hari ini adalah sebuah taman yang sangat indah di Kashmir, India. Saya Charles Mohan, salam hormat dan kita jumpa lagi.